إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah yang ke-8 ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan golongan yang kafir itu adalah penolong di antara satu sama lain. Jika sekiranya orang Islam, umat Islam tidak melindungi di antara satu sama lain, maka akan berlaku fitnah di atas muka bumi dan akan berlaku kerosakan yang besar. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita dalam ayat ini bahawa orang-orang kafir itu mereka adalah sekutu di antara satu sama lain. Mereka adalah penolong, saling membantu di antara satu sama lain. Mereka datang daripada millah yang sama, walaupun mungkin agama mereka berbeza. Walaupun mungkin satu puak itu beragama Kristian, satu puak yang lain itu etis, satu puak yang lain itu agama yang lain, tetapi mereka adalah millah yang sama, dengan maksud bahawa mereka kufur, sama-sama kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah taala memperingatkan kepada kita bahawa orang-orang kafir itu mereka tolong menolong di antara satu sama lain. Maka jikalau sekiranya orang-orang Islam tidak saling tolong menolong di antara satu sama lain, jikalau kita di Malaysia membiarkan apa yang berlaku di Syria itu tanpa sebarang pertolongan, jikalau umat Islam di Arab Saudi membiarkan apa yang berlaku di Afrika Tengah tanpa sebarang pertolongan, jikalau orang Islam di benua yang lain tidak peduli tentang apa yang berlaku di Mesir dan sebagainya, maka dalam ayat yang kita baca sebentar tadi Allah Ta'ala menyebut dua perkara yang akan berlaku. Yang pertamanya ialah fitnah akan berlaku di atas muka bumi, dan yang keduanya ialah kerosakan yang besar yang akan berlaku. Di kalangan orang-orang Melayu kita, tuan-tuan, bila disebut fitnah, dia faham sebagai berita dusta. Bukan fitnah itu sebenarnya, tapi fitnah bila disebut dalam Al-Quran atau disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fitnah itu dalam kebanyakan keadaan dia merujuk kepada syirik, merujuk kepada kesyirikan dan juga kemusnahan terhadap agama, prejudis terhadap agama. Baik, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, Imam Al-Hakim umpamanya dalam kitabnya yang terkenal Al-Mustadrak, dia telah merekodkan apa yang disebut oleh Usamah bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawarasu ahlu millatain wa la yarithu muslimun kafira wa la kafirun muslima. Dia kata bahawa pengikut dua agama
mereka tidak akan mewarisi di antara satu sama lain. Maksudnya ialah, jikalau satu orang tu dia musyrik, yang seorang lagi tu dia adalah Islam, sedangkan mereka ni bersaudara, mereka ni ada tali kekeluargaan yang mengikat antara satu sama lain, maka dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim dia bawa satu hadis kepada kita bahawa walaupun mereka ini ada tali kekeluargaan, tetapi hubungan tali kekeluargaan itu terputus dengan sebab berbezanya akidah. Berbezanya akidah. Ni satu bab khusus. Tuan-tuan kena beza bab yang satu bab lagi, iaitu bab adab dengan keluarga. Itu cerita tu lain. Adab kita dengan keluarga, walaupun keluarga kita bukan Islam, kita masuk Islam, ibu kita musyrik, masih lagi beragama yang asal, tapi kita wajib melayan dia dengan layanan yang baik. Abang kita, adik kita, mereka tu musyrik umpamanya, kita masuk Islam, maka adab kita dengan keluarga hendaklah dipelihara supaya kita dapat menunjukkan contoh yang baik. Itu bab lain. Yang bab ni, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak bagi tahu kepada kita bahawa antara Islam itu dengan golongan yang kufur kepada Allah Taala, dia ada satu hukum, iaitu tidak boleh saling mewarisi di antara satu sama lain. Yang Islam tidak boleh mewarisi harta si kafir, manakala si kafir tidak boleh mewarisi harta si Islam, kerana perbezaan akidah yang berlaku di antara mereka. Maka daripada itu, bila Nabi sebut hadis ni, Nabi pun baca ayat Quran yang kita baca sebentar tadi, iaitu golongan yang kafir, mereka tolong menolong di antara satu sama lain. Maka jikalau orang Islam tidak melindungi saudaranya, maka akan berlakulah fitnah di atas muka bumi dan kerosakan yang besar. Mengikut Al-Hakim, hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Ada satu hadis lain, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, yang kandungan dia hampir sama tapi dia lain sedikit, iaitu dalam apa yang disebut dalam Sahih Bukhari dan Muslim, iaitu la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dia kata muslim tidak akan mewarisi daripada seorang yang kafir, manakala seorang yang kafir tidak mewarisi daripada seorang muslim. Baik, sidang hadirin mukminin, kenapa kita baca ayat ini? Ayat ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang Islam. Apa peringatan daripada Allah? Peringatannya ialah golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala ini, dalam keadaan macam mana sekalipun mereka akan tolong menolong antara satu sama lain untuk berhadapan dengan orang Islam. Ini ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara contoh yang paling baik yang kita boleh tunjuk pada malam ni tuan-tuan sekalian, dan yang ingin saya kongsi cerita ini dengan tuan-tuan sekalian, ialah krisis ataupun konflik yang berlaku di Republik Asia Tengah. Di Republik Asia Tengah sekarang ni, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, berpuluh ribu orang-orang Islam. Mereka ini sebenarnya bukan majoriti. Mereka bukan majoriti di Republik Afrika Tengah. Tapi mereka pernah menjadi presiden Republik Afrika Tengah, dan sebahagian daripada orang Islam memegang jawatan penting dalam beberapa kementerian. Separuh kementerian Republik Afrika Tengah diterajui oleh orang-orang Islam. Berlaku satu peristiwa, beberapa peristiwa, siri kejadian yang kemudiannya menyebabkan berlaku pembalasan dendam oleh golongan Kristian ke atas orang Islam, dan akhirnya sebagaimana yang berlaku di Burma, yang berlaku di tempat-tempat lain, akhirnya berlaku pembunuhan besar-besaran. Dan cara pembunuhan itu dilakukan nampak dengan jelas bahawa mereka ingin menakut-nakutkan orang Islam, dan supaya orang Islam lari keluar daripada Republik Afrika Tengah dan pergi ke Chad dan sebagainya, negara-negara yang berdekatan, Sudan dan yang lain-lain. Yang ni yang kita nak faham.
Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, bagaimana peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini kemudiannya ia benar-benar berlaku di hadapan kita, sama ada kita mengambil pengajaran daripadanya ataupun kita tidak mengambil pengajaran daripadanya. Bagaimana Perancis yang dulunya menjajah tanah ni, sekarang dia kembali atas tiket pasukan pengaman. Dia yang mengepalai pasukan pengaman, dan kerana Perancis, tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, kebanyakan mereka adalah beragama Kristian ataupun mereka ini free thinker, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu daripadanya, mereka mengepalai pasukan pengaman, dan apa yang mereka lakukan adalah mereka target, mereka fokus, mereka tuju kepada orang Islam, bagi tekanan kepada orang Islam, mereka lucutkan senjata orang Islam, dan apa yang pernah berlaku di Bosnia Herzegovina itulah yang berlaku kepada orang Islam di Republik Afrika Tengah sekarang ni. Mereka dilucutkan senjata, mereka tidak ada senjata, mereka terdedah kepada serangan daripada pemberontak Kristian. Akhirnya mereka dibunuh beramai-ramai, dan mereka tidak ada pilihan melainkan melarikan diri keluar daripada negara mereka sendiri. Itu realiti berlaku, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian. Baik, sekarang kita nak faham kenapa benda yang macam ni boleh berlaku kepada orang Islam di Republik Afrika Tengah. Ini yang kita nak tahu. Tujuan tuan-tuan sekalian kita bincang perkara yang macam ni ialah untuk kita ambil pengajaran. Kita bukan nak tuding jari, nak salahkan sesiapa, tapi apa yang berlaku kepada negara luar, apa yang berlaku kepada orang-orang Islam, kesilapan, kecuaian orang-orang Islam, kita ceritakan bukanlah bertujuan untuk membuka aib saudara kita, tetapi tujuannya untuk kita ambil sebagai bahan renungan, untuk kita jadikan sempadan kalau benda tu tak elok. Yang mana yang elok kita ambil sebagai contoh untuk kita ikuti. Baik, sidang hadirin mukminin, apa yang berlaku kepada orang-orang Islam, tuan-tuan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan sekalian, Republik Afrika Tengah ni satu negara yang tidak ada pantai. Yang tidak ada pantai maksudnya dia tidak hampir dengan laut, sebab dia di tengah-tengah benua Afrika, tengah-tengah. Di tengah-tengah benua Afrika, atas dia tu Chad, Nigeria, Sudan, sebelah kanan dia, sebelah timur dia adalah Sudan Selatan, Uganda, di bawah tu Kongo, Republik Kongo, di belah kiri dia, barat dia adalah Cameroon, Nigeria dan sebagainya. Dia dikelilingi oleh negara-negara lain dan dia tidak ada pantai. Baik. Apa yang berlaku saudara-saudari muslimin muslimat sekalian ialah asalnya mereka ini duduk dalam keadaan aman. Walaupun adalah beberapa masalah, tapi kita boleh kata secara pukul ratanya mereka dalam keadaan tidak ada krisis yang besar. Baik. Apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian ialah di kalangan orang-orang Islam, mereka ini sebenarnya bukanlah satu penduduk majoriti. Orang Islam di Republik Afrika Tengah bukan penduduk majoriti. Yang majoritinya adalah beragama Kristian. Beragama Kristian. Maka dalam kepala kita tuan-tuan sekalian, macam mana orang Islam yang menjadi minoriti tapi kemudiannya boleh memegang tampuk pemerintahan sebuah negara yang majoriti penduduk dia adalah Kristian. Kalau tuan-tuan rasa pelik, kalau tuan-tuan rasa hairan, kenapa satu negara yang orang Islam tu minoriti tapi dia boleh pegang tampuk pemerintahan dan separuh kementerian itu dikuasai oleh menteri-menteri yang beragama Islam? Sebenarnya kita tak payah pergi jauh. Kita tak payah pergi jauh, kita tengok di Sarawak umpamanya. Kan, Sarawak. Sarawak tuan-tuan sekalian, ketua menteri dia baru ditabalkan menjadi TYT kan. Yang tu saya tak mahu ulas. Baik. Tapi yang saya nak sebut kepada tuan-tuan sekalian ialah bekas ketua menteri ni dia datang daripada kaum Muslim yang mana persentage dia hanyalah dalam lingkungan 20 ataupun 25% sahaja di Sarawak. Mana Muslim minoriti. Betul tak? Muslim minoriti. Tetapi
Muslim inilah yang menjadi chief minister, yang menjadi ketua menteri yang menguasai negeri Sarawak. Jadi kalau tuan-tuan rasa pelik, sebenarnya dia tak pelik. Dalam negara kita pun ada contoh benda-benda macam tu. Baik. Itulah yang berlaku di negara Republik Afrika Tengah, tuan-tuan sekalian, dalam satu keadaan di mana berlakulah apa yang dinamakan bagaimana penduduk minoriti ni yang jumlah dia hanya lebih kurang sama macam Sarawak, 20% ataupun 25% sahaja yang Muslim, tiba-tiba mereka ni boleh menjadi Presiden Republik Afrika Tengah. Baik, macam mana saudara-saudari muslimin muslimat sekalian? Baik. Dalam peristiwa ini, di peringkat awalnya golongan Kristian di negara ni dia merangkumi separuh daripada populasi Republik Afrika Tengah. Separuh. Mana dalam 45% hinggalah 50% adalah penganut agama Kristian. Apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Mereka ni dia ada gerila-gerila, dia ada pejuang-pejuang dia. Masing-masing dia ada pejuang dia, dia ada senjata dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tengok di negara-negara Arab macam Yaman dan sebagainya, mereka juga ada benda-benda yang macam tu. Dia ada puak-puak dia dan setiap puak tu dia ada askar dia. Dia ada tentera dia sendiri dan dia ada senjata. Dia lebih kurang macam tu, tuan-tuan sekalian. Baik. Apa yang berlaku ialah negara ni tuan-tuan sekalian, daripada dulu sampai kepada peristiwa ni, presiden dia mesti Kristian. Yang tu kita boleh faham. Sebabnya ialah majoriti penduduk dia adalah Kristian. Yang tu kita boleh faham. Baik. Dan kebanyakannya adalah daripada Kristian mazhab Katolik. Kebanyakannya. Contohnya tuan-tuan sekalian disebut di sini bagaimana tahun 65 sampai 79, tahun 59 sampai 66 Presiden David Dacko contohnya. Tahun 65 sampai 79 Jean Bedel Bokassa. Lepas tu daripada David Dacko pula 79 sampai 81 sampai kepada Kolimba tahun 81 sampai 93 dan sampai kepada yang duk berlaku baru ni iaitu Francois Bozize tahun 2003 sampai 2013, 10 tahun dia memerintah. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Saya pendekkan cerita. Yang Islam ni tuan-tuan sekalian diketuai oleh satu pemimpin, mereka ni kemudiannya menggulingkan puak Kristian. Mereka gulingkan puak Kristian. Baik. Bila mereka gulingkan puak Kristian tuan-tuan sekalian, maka puak Kristian ni kalah. Puak Kristian ni kalah dan yang menangnya adalah golongan Islam dan mereka telah menjadi satu puak yang mana memerintah Republik Afrika Tengah. Kali pertama dalam sejarah tuan-tuan sekalian tahun 2013 ni orang Islam menjadi presiden kepada satu negara yang kita panggil Republik Afrika Tengah yang majoriti penduduk dia adalah Kristian. Yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah bagaimana kumpulan Islam ni yang kemudiannya diserap masuk, yang mana jadi gerila, pejuang-pejuang apa semua ni yang ada senjata ni, mereka diserap masuk menjadi tentera kerajaan. Sebahagiannya, tidak semua. Sebahagiannya diserap masuk menjadi tentera kerajaan. Baik. Maka presiden yang baru ni, yang Muslim ni tuan-tuan sekalian, dalam temu ramah dengan beberapa agensi berita antarabangsa termasuk Al Jazeera dan sebagainya, dia mengakui bahawa keganasan yang berlaku dalam negara dia sukar untuk kawal. Sebab apa dia kata dia sukar untuk kawal? Dia kata kerana puak Islam ni, dia kata sukar kita nak kenal identiti dia. Mungkin dia puak Islam, mungkin dia bukan puak Islam, yang menyamar sebagai puak Islam tapi melakukan keganasan untuk merosakkan nama puak Islam. Itu antara pengakuan dia kepada Al Jazeera dan agensi berita antarabangsa. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian? Golongan Kristian melihat apabila orang Islam berjaya menguasai kerajaan termasuk menjadi presiden, dan presiden Republik Afrika Tengah yang baru ni yang beragama Islam ni, kemudiannya daripada 28 kementerian 14, makna separuh itu dia bagi kepada menteri yang beragama Islam. Lepas tu dia buat beberapa pertemuan dengan wakil-wakil perniagaan, korporat dan sebagainya. Golongan Kristian melihat bagaimana puak Islam ni bila dia menang, dia naikkan orang-orang dia.
Yang tu tak apa lagi. Yang mencetuskan perbalahan yang teruk ni, muslimin muslimat sekalian, ialah apabila golongan Kristian mendakwa bahawa ada pejuang-pejuang yang nampak appearance dia, identiti dia itu seperti puak Islam, tapi melakukan keganasan di beberapa wilayah dalam Republik Afrika Tengah. Kalau tuan-tuan baca dalam akhbar, dalam news online dan sebagainya, tuan-tuan akan dapati bagaimana termasuklah golongan Kristian mendakwa bahawa orang-orang Islam ni kemudiannya melakukan jenayah di beberapa kampung dan sebagainya, termasuk kesalahan merogol dan sebagainya. Jadi bila benda ni diajukan kepada Presiden Republik Afrika Tengah yang baru, yang beragama Islam, dia kata masalah sekarang ni, bagaimana kita nak buktikan bahawa yang buat benda tu adalah orang Islam? Tak boleh. Tak boleh bukti. Dia kata walaupun ada laporan mengatakan bahawa keganasan itu dilakukan oleh orang-orang Islam. Itu yang jadi masalah, tuan-tuan sekalian, menyebabkan nama Islam tu menjadi buruk. Nama Islam tu menjadi buruk. Baik. Kalau tuan-tuan tengok di beberapa negara, di Syria dan sebagainya, kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, banyak orang duk sebar sekarang ni kan, macam mana dijalankan hukuman hudud, macam mana cerita Taliban dulu di Afghanistan dan sebagainya. Sidang hadirin mukminin, dia masalahnya sekarang ialah orang-orang Islam ni, mereka ni sepatutnya baik. Mereka ni sepatutnya baik. Tapi kita tak nafikan bahawa di kalangan orang Islam ada yang jahat, betul tak? Ada yang jahat. Baik, yang jahat ni tuan-tuan sekalian, kemudiannya media ambil dan dia besarkan. Itu adalah masalah yang berlaku kepada orang Islam. Pengalaman saya di UK pun tuan-tuan sekalian, setiap kali kalau rakyat UK, rakyat British, dia buat kesalahan, kalau dia bukan beragama Islam, tak pernah disebut satu orang Kristian ni telah bunuh anak dia. Tak pernah. Tak pernah. Tapi kalau Muslim yang bunuh anak dia, yang terpampang front line, muka depan, headline, hari esoknya ialah Muslim. Satu orang Islam bunuh anak dia. Betul kan, nampak tak? Cara media memainkan peranan dalam memburuk-burukkan Islam. Sama dengan apa yang berlaku di beberapa tempat yang tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, bagaimana segolongan pihak, kalau kita tengok dalam YouTube tersebut, seolah-olah dia cuba melaksanakan hukuman hudud potong tangan. Potong tangan tapi menggunakan alat yang tumpul. Sampai pukul sekali tak putus lagi, pukul kali kedua tak putus lagi, kali ketiga tak putus lagi, kali keempat baru putus. Tuan-tuan sekalian, video macam ni bila disebarkan, buruk tak Islam? Buruk. Entah ya, entah tidak, kita tak tahu. Adakah betul itu pejuang Islam yang punya angkara, ataupun ada orang buat lakonan? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi yang kita boleh bagi tahunya ialah penyebaran video berkenaan, tuan-tuan sekalian, sudah pastinya memburukkan nama Islam. Dan sudah tentu masyarakat bila dia tengok macam itulah cara pelaksanaan hudud, walaupun itu bukan cara pelaksanaan hudud sebenarnya, tapi kalau itulah cara dia, menyebabkan hati mereka menjadi tawar. Mereka tak mahu dah kepada hudud. Dan nak untuk perbetulkan balik imej tersebut, kita tidak ada masa dah. Kan? Kita tak sempat dah. Nama Islam dah buruk kerana penyebaran video-video berkenaan. Inilah yang berlaku di Republik Afrika Tengah, tuan-tuan sekalian. Yang buat jahat ni kita tak tahu siapa sebenarnya. Adakah dia betul-betul orang Islam ataupun orang lain tapi menyamar sebagai orang Islam, seolah-olah dia daripada puak presiden yang Muslim ni. Menyebabkan apabila orang Islam mengepalai kerajaan Republik Afrika Tengah sebagai kerajaan yang baru, tuan-tuan sekalian, rakyat tidak boleh menerima kepimpinan yang baru ni. Rakyat tak boleh terima lah. Itulah yang berlaku, tuan-tuan sekalian, di mana-mana. Tuan-tuan tengok di Mesir, apabila Ikhwan menguasai kerajaan, sabotaj elektrik dan air dilakukan sehinggakan rakyat putus bekalan air.
Bekalan air ni tuan-tuan sekalian, satu benda yang boleh menyebabkan rakyat jadi menyampah, menjadi tak suka, benci kepada pemerintah, meluat, tak boleh terima tuan-tuan sekalian. Itulah juga yang berlaku dalam negara kita. Betul tak? Itu yang berlaku dalam negara kita. Tempat apabila ada perbezaan fahaman politik, akhirnya soal air dan sebagainya menjadi habuan untuk mengelirukan orang ramai. Tanpa kita berniat untuk menyindir sesiapa, tetapi akhirnya kita dapati image kepimpinan itu menjadi rosak kerana benda-benda yang macam ni. Baik. Sidang hadirin mukminin, maka perkara yang pertama yang berlakunya ialah tuan-tuan sekalian, di mana golongan yang kata pejuang Islam ni yang dipanggil sebagai Seleka. Puak Seleka ni tuan-tuan sekalian, puak Islam. Mereka inilah yang menggulingkan kerajaan Kristian di Republik Afrika Tengah, dan benda yang berlaku tuan-tuan sekalian kali pertamanya ialah pada bulan Mac tahun 2013. Tahun lepas bulan Mac, maknanya lebih kurang setahun yang lalu. Bulan 3 tahun lepas mereka telah menggulingkan Presiden Republik Afrika Tengah yang beragama Kristian yang bernama Francois Bozeze, yang sokong oleh puak-puak anti Balaka, dia panggil. Puak anti Balaka ni puak yang beragama Kristian tapi dapat sokongan daripada tentera Perancis. Mereka ni tuan-tuan sekalian digulingkan oleh puak pejuang-pejuang Islam. Kalau tuan-tuan tengok di Somalia, di Sudan dan sebagainya, cerita yang lebih kurang sama. Pertembungan antara puak Islam dengan puak Kristian. Tapi yang jadi malangnya, bila puak Islam ni menang di satu-satu kawasan, dia akan berlaku fitnah dan akan berlaku berita dusta yang dikaitkan dengan tentera-tentera Islam. Baik, apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian? Pejuang-pejuang Seleka ni, jumlah dia lebih kurang 25,000 orang. 25,000 orang yang diketuai oleh Presiden yang Muslim ni, Michel Djotodia. Dia ni yang mengepalai pejuang 25,000 orang ni tuan-tuan sekalian, yang kemudiannya dilantik menjadi Presiden Republik Afrika Tengah yang pertama yang beragama Islam bulan Ogos tahun lepas. Dia dilantik. Jadi bila dia dilantik tuan-tuan sekalian, masyarakat antarabangsa di negara-negara Islam khususnya sangat gembira, kerana mengharapkan apabila satu orang pemimpin Islam memerintah satu negara yang majoriti penduduk dia bukan beragama Islam, kita boleh bagi contoh yang baik kepada rakyat yang bukan beragama Islam. Itu harapan kita. Kan kita seronok bila kita tahu benda ni berlaku, dan dia kemudiannya tuan-tuan sekalian, dia buat beberapa perjumpaan dan sebagainya untuk melantik menteri-menteri, yang mana 14 orang itu adalah terdiri daripada menteri yang beragama Islam. Baik, apa yang berlaku muslimin muslimat sekalian, bulan 9 tahun lepas, Djotodia ni, Presiden Djotodia ni tuan-tuan sekalian, kemudiannya dia melucutkan senjata tentera dia dan dia ambil sebahagian daripadanya menjadi tentera kerajaan. Dia ambil menjadi tentera kerajaan. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan sekalian, masyarakat antarabangsa khususnya Perancis, dia tak seronok. Dia tak seronok. Sebab apa dia tak seronok tuan-tuan? Sebab Republik Afrika Tengah ni kaya dengan emas, dengan berlian tuan-tuan. Galian tu dia banyak. Satu negara yang kaya. Sebagaimana Afrika Selatan kan, orang putih masuk, dia pegang negara tu berapa lama. Sebab negara ni negara yang kaya. Kita tengok negara-negara yang Allah Ta'ala takdirkan dia punya iklim dia melampau, panas yang melampau, macam negara Arab, negara Afrika dan sebagainya. Sebab sebahagian besar wilayah-wilayah macam ni tuan-tuan tersembunyi di bawah tanah tersebut pelbagai sumber kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Republik Afrika Tengah. Jadi apabila Djotodia ni, Presiden Djotodia tuan-tuan sekalian, dia menjadi presiden yang pertama yang beragama Islam, sedangkan dari segi conventionnya, dari segi lazimnya, Presiden Republik Afrika Tengah mesti beragama Kristian daripada mazhab Katolik. Tiba-tiba dia jadi Muslim pertama jadi presiden. Lepas tu dia lantik pula separuh daripada kementerian yang ada itu dikepalai oleh menteri yang beragama Islam. Maka masyarakat antarabangsa dunia barat tuan-tuan sekalian, terutamanya Perancis, bekas penjajah Afrika Tengah ni tuan-tuan sekalian, dia rasa gelisah.
Dia gelisah sebab apa tuan-tuan? Sebab kekayaan Afrika Tengah ni yang selama ini digunakan oleh menteri-menteri dan presiden Afrika Tengah untuk membina gereja-gereja Kristian, maka dengan itu dia akan menjadi terhad. Sebab apa? Sebab apa terhad? Kerana presiden dan juga menteri dia separuh adalah beragama Islam. Dan dalam satu laporan menunjukkan bahawa terdapat masjid di kawasan Muslim, tuan-tuan sekalian, lebih daripada 40 masjid dibina oleh Presiden Jotodia ini apabila dia berkuasa. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita tengok balik benda yang berlaku ni, tuan-tuan sekalian, dia sama sebagaimana yang berlaku di mana-mana pun, termasuk dalam negara kita. Satu orang pemimpin sudah tentu dia akan bertindak mengikut agama dia. Kalau dia pemimpin Islam, dia akan bina masjid, kan? Kalau dia pemimpin Hindu, dia akan bina kuil Hindu. Kalau dia pemimpin seseorang yang beragama Kristian, dia akan bina gereja Kristian. Kalau dia seorang Buddha, dia akan tolong membantu pembinaan wat Buddha dan sebagainya. Itu satu benda yang semua orang boleh terima, kan? Jadi bila pemimpin Islam naik, sudah tentu bahawa sebahagian daripada kekayaan Afrika Tengah ni dia akan pergi ke masjid. Maka itulah yang menyebabkan keresahan di pihak Perancis, yang kemudiannya Perancis ni, tuan-tuan sekalian, dia hantar tentera dia masuk dalam Afrika Tengah tanpa terlebih dahulu mendapat mandat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dia masuk dulu. Kalau tuan-tuan tengok dalam dunia antarabangsa kita hari ni, kita tengok 2-3 negara ni perangai dia sama. Sama ada Amerika, Britain ataupun Perancis. Ni antara negara yang perangai dia serupa dan agama dia pun serupa, tuan-tuan sekalian. Kebanyakannya daripada mereka beragama Kristian ataupun mereka ini adalah golongan free thinker. Jadi tentera Perancis ni, tuan-tuan sekalian, kemudiannya bila dia masuk dan dia dapati bahawa dia perlu menggulingkan kerajaan Islam, maka apa yang dia buat, tuan-tuan sekalian, ialah atas nama rusuhan yang berlaku dalam negara tersebut, maka Perancis dia gulingkan kerajaan Jotodia yang beragama Islam ini dan melucutkan jawatan mereka dengan menteri-menterinya, dan tentera-tentera Republik Afrika Tengah dilucutkan senjata. Sedangkan kebanyakan tentera Republik Afrika Tengah adalah beragama Islam. Maka bila dilucutkan senjata, tuan-tuan sekalian, kemudiannya mereka ditinggalkan oleh tentera Perancis untuk dibunuh oleh gerila-gerila Kristian yang bersenjata. Ini masalah dia. Seolah-olah sebagaimana yang berlaku di Bosnia Herzegovina dulu. Kalau tuan-tuan masih ingat, kan? Siapa yang tengok video yang kerajaan Malaysia tunjuk, tuan-tuan boleh tengok dalam RTM dan sebagainya, bagaimana Bosnia Herzegovina yang dalam keadaan tidak ada senjata, sekatan yang dibuat oleh masyarakat antarabangsa memberi keuntungan kepada Serbia, kan? Gerila Serb. Sebab mereka ada senjata, yang Islam tak ada senjata. Bila dikenakan sekatan, peluru tak sampai, senjata tak sampai, maka orang Islam disembelih dengan begitu mudah. Kalau tuan-tuan tengok dalam video tu, kalau tuan-tuan masih ingat bagaimana satu bakul penuh tu, puak-puak Serbia, dia bunuh orang Islam, dia kerat kemaluan lelaki, dia bubuh dalam bakul. Kalau tuan-tuan masih ingat. Soalannya, tuan-tuan sekalian, sebab apa? Kalau kita ikut logik, bunuh orang tu mati dah. Bunuh mati orang tu. Tapi kenapa dia seksa mayat, dia potong kemaluan lelaki, dia bubuh dalam bakul, dia ambil gambar, dia tunjuk? Sebab apa? Bukankah itu satu cara yang halus untuk menakutkan orang Islam, supaya orang Islam takut dan kemudiannya meninggalkan wilayah mereka ataupun meninggalkan agama mereka? Tuan-tuan tengok dalam dunia kita hari ni, mana dia negara Islam, tuan-tuan sekalian, negara Islam, tuan-tuan banding dengan negara kafir. Bila negara Islam dia menguasai sesuatu tempat, dia takkan paksa rakyat dia untuk memeluk Islam.
Tapi kalau tuan tengok negara kafir, bila dia rampas negara Islam, tuan boleh tengok bagaimana lenyap orang Islam di negara tersebut. Cuba tuan tengok. Contoh yang paling mudah, kalau tuan nak tengok, kita boleh tengok apa yang berlaku di Spain, Spanyol tuan-tuan sekalian, diperintah oleh orang Islam. Grenada, Cordova dan sebagainya. Siapa yang ada duit lebih, kalau nak pergi melancung, pergilah, ambil lah peluang pergi tengok Spain yang ada hari ni. Cuba tuan-tuan cari mana dia orang Islam asal Spanyol. Yang ada hari ni daripada Arab, daripada Morocco, Maghribi, daripada negara lain yang berhijrah, yang migrate ke negara tu di zaman sekarang. Tapi sebelum tu boleh kata pupus orang Islam. Tak ada, disembelih beramai-ramai. Tuan-tuan baca kejatuhan Spanyol. Tuan-tuan baca bagaimana mereka ni ditipu. Bila tentera Islam kalah, tentera Kristian masuk dalam bandar, dia buat pengumuman. Dia kata bahawa sesiapa yang keluar daripada rumah secara sukarela, kami takkan bunuh. Dia kata, siapa yang keluar rumah secara sukarela, kami takkan bunuh, tapi kami minta kamu semua pergi naik atas kapal berlayar keluar daripada negara ni. Tuan-tuan baca dalam sejarah, pernah tak sebuah kerajaan Islam bila dia kuasai sebuah negara kafir, dia buat macam tu? Tuan-tuan takkan jumpa dalam sejarah. Tapi puak Kristian dia sanggup buat macam tu. Jadi penduduk ni tuan-tuan sekalian, dia bukan bodoh. Dia tahu bahawa itu mungkin helah tentera-tentera Kristian untuk menyembelih mereka beramai-ramai. Mereka tak keluar peringkat awal. Mereka tak keluar. Berulang kali puak Kristian ni tuan-tuan sekalian duk pujuk supaya mereka ni keluar, dan mereka akan disediakan dengan 2 buah kapal besar di pelabuhan. Nak buktikan bahawa janji mereka tu akan dikota, puak Kristian ni bawa 2 kapal besar sungguh berlabuh depan pelabuhan tu. Maka penduduk-penduduk tengok ada betul 2 buah kapal besar duk tunggu, maka pakat keluar beramai-ramai. Kerana janji daripada tentera Kristian bahawa mereka tidak akan dibunuh kalau mereka keluar secara sukarela dan menaiki kapal itu berlayar keluar daripada Spanyol. Tapi apa yang berlaku? Tuan-tuan baca sejarah. Apa yang berlaku? Bila mereka keluar, tuan-tuan sekalian, tentera Kristian dia tak buat apa-apa, dia biar je. Bila keluar ramai-ramai, muat bagi penuh 2 buah kapal tu, masa itulah mereka dibunuh beramai-ramai. Itu realiti dia. Sebab tu muslimat sekalian, bila kita tengok kepada sejarah, kita mengetahui bahawa golongan Kristian ini, tuan-tuan sekalian, kita tidak menuduh semua Kristian. Kita tahu bahawa ramai Kristian yang baik. Tapi apa yang kita maksudkan dalam ceramah kita dan kuliah kita pada malam ini ialah tindakan sebahagian daripada tentera Kristian yang menzalimi orang-orang Islam. Baik. Maka golongan ini tuan-tuan sekalian, mereka telah melucutkan senjata tentera-tentera Islam, menyebabkan tentera Islam tadi tidak ada sebarang senjata untuk mempertahankan diri, lalu mereka dibunuh beramai-ramai. Dan cara pembunuhan itu sebagaimana yang saya sebut tadi. Kalau Serbia tuan-tuan sekalian, dia buat kepada Bosnia Herzegovina dengan cara dibunuh, dipotong kemaluan, letak dalam bakul, dia tunjuk kepada orang ramai dengan cara untuk menakutkan mereka. Walaupun di Afrika Tengah dia tak buat macam tu, tapi cara pembunuhan yang dia buat menunjukkan bahawa memang niat dia nak suruh supaya orang ni keluar beramai-ramai. Dia bukan bunuh macam tu tuan-tuan sekalian. Dia bunuh dengan cara yang sangat zalim supaya berita tu tersebar dan orang takut, orang pakat keluar, melarikan diri, berhijrah ke negara yang berdekatan. Sebagaimana tuan-tuan tengok di Burma kan. Macam tu. Ni sekarang moden, tuan-tuan tengok dalam YouTube banyak tunjuk gambar bagaimana apa yang berlaku di Afrika Tengah. Kalau tuan-tuan tengok sebiji sebagaimana yang berlaku di Burma. Di Afrika Tengah tuan-tuan boleh tengok macam mana askar Afrika Tengah sendiri dengan pakai uniform dia duduk bunuh, dia duduk dera
rakyat yang beragama Islam yang tidak ada senjata. Tuan-tuan boleh tengok, dan dia ditunjuk ke seluruh dunia melalui YouTube. Itu yang kita sebut, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku di Syria. Mereka rakamkan gambar tu, bukan musuh yang rakamkan gambar tu, mereka sendiri yang rakamkan gambar tu, masuk dalam YouTube supaya orang tengok dan supaya orang takut, tak berani untuk melawan Syria. Siapa yang berani nak halang Syria, tuan-tuan sekalian? Sampai sekarang negara Arab, negara Islam tak berani nak halang Syria. Apakah kita nak harap negara barat yang beragama Kristian untuk halang Syria? Tak ada. Itulah juga yang berlaku di Afrika Tengah, yang berlaku di Myanmar dan sebagainya. Baik. Sidang hadirin mukminin, maka golongan anti Balaka, dia panggil anti Balaka ni, puak Kristian, tuan-tuan sekalian, maka mereka telah melaksanakan pembunuhan, genosid, pembunuhan beramai-ramai di Afrika Tengah apabila umat Islam telah dilucutkan senjata, sehingga menyebabkan mereka ini tidak ada cara untuk mempertahankan diri. Dan mereka ni bijak, tuan-tuan sekalian. Dia nak gulingkan tentera presiden Muslim. Dia buat macam mana? Dalam keadaan tentera Muslim tak bersedia dengan senjata, dilucutkan dan sebagainya, tuan-tuan sekalian, mereka berkawal di istana presiden. Gerila Kristian ni dia serang satu kampung. Dia serang satu kampung yang majoriti penduduk dia Muslim. Mereka serang beramai-ramai, bunuh beramai-ramai, sehingga berita tu sampai kepada tentera-tentera presiden. Bila sampai kepada tentera presiden, kita sebagai orang Islam, tuan-tuan, bila kita dengar ada satu kampung kita yang majoriti penduduk dia beragama Islam sedang disembelih beramai-ramai oleh gerila Kristian, apa yang kita buat? Kita bakal pergi, ya, kita bakal pergi untuk menghalang perbuatan jahat genosid yang dilakukan oleh gerila-gerila Kristian. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian? Itu adalah satu tipu helah mereka supaya tentera Islam meninggalkan istana presiden. Supaya tentera-tentera Muslim ni meninggalkan tempat-tempat strategik, radio, TV dan sebagainya. Dan betul, tuan-tuan sekalian, bila mereka serang satu kampung nama Boyne, dia serang kampung tu, tentera-tentera presiden turun untuk menyelamatkan kampung tu, tuan-tuan sekalian, menyebabkan bilangan tentera tak ramai di istana presiden, di tempat stesen radio, stesen TV dan sebagainya. Maka tentera-tentera Kristian ni dia menyerang istana presiden. Mereka kuasai radio, kuasai TV. Mereka buat pengumuman bahawa presiden telah digulingkan dan sekarang ada presiden baru yang beragama Kristian, dan mereka mengatakan bahawa kerajaan baru ditubuhkan oleh puak Kristian. Itu cara mereka untuk menggulingkan kerajaan Islam di Republik Afrika Tengah. Semuanya menggunakan strategi. Dia bukan berlaku secara kebetulan, tapi semuanya menggunakan strategi, dan mereka berpakat dengan Perancis dan masyarakat antarabangsa untuk menggulingkan kerajaan Islam di Republik Afrika Tengah. Sebagaimana kita pernah bincang tentang Israel, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir secara logik, macam mana Israel boleh duduk tengah-tengah negara Arab? Kalau bukan kerana bantuan daripada Amerika, kuasa-kuasa besar dunia yang lain. Orang kata, tuan-tuan sekalian, bahawa Israel ni hebat sebab dia boleh kuasai Amerika. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan baca banyak buku-buku politik Zionis dan sebagainya, tuan-tuan akan buat satu kesimpulan yang mengandungi dua perkara. Yang pertamanya, Zionis menggunakan kuasa besar dunia. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, kuasa besar dunia juga menggunakan Zionis. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Betul tak? Mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Zionis mengharapkan pertolongan kuasa besar dunia supaya dia boleh kembali ke Palestin untuk mengalahkan orang Islam dan mengalahkan negara-negara Arab di sekeliling. Tapi pada masa yang sama, tuan-tuan sekalian, kuasa besar dunia juga perlu kepada Yahudi sebagai benteng supaya puak Islam ni tak boleh naik, dengan cara diletakkan satu penyakit di tengah-tengah negara Arab yang dipanggil sebagai Israel. Maka bila negara Arab dia nak buang barah tersebut, kanser tersebut yang bernama Israel, mereka
tak mampu untuk melenyapkan Israel. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana senjata yang dibekalkan kepada negara-negara Arab adalah satu senjata yang spesifikasi dia tidak sama dengan senjata yang dibekalkan kepada Israel. Menyebabkan dengan mudah negara Israel dengan bantuan daripada kuasa besar dunia mempertahankan kewujudan negara haram Israel sampai hari ini. Kalau tuan-tuan tengok peta dunia, nama Palestin tak ada dalam peta dunia. Dalam kebanyakan peta dunia tuan-tuan cari, nama Palestin tak wujud. Yang wujud nama Israel. Dan itulah yang berlaku di Republik Afrika Tengah. Dunia Barat, mereka tak boleh biarkan wujudnya sebuah negara Islam di Afrika. Sebab tuan-tuan tengok di Somalia, tuan-tuan tengok di Sudan dan sebagainya. Semua ni negara-negara yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Tapi mereka ada masalah dalaman, pertelingkahan dengan rakyat yang ramai daripada golongan yang beragama Kristian. Maka sebab itu Perancis melihat bahawa pentingnya bagi mereka untuk menjatuhkan dan menggulingkan sebuah kerajaan Islam di Afrika Tengah dan mesti digantikan kepada negara Kristian. Jadi muslimin sekarang saya nak berhenti setakat itu. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh kemukakan soalan jikalau ada. Ya. Okey, wallahu alam. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tapi ramai juga ulama dunia termasuk dalam negara kita yang berpegang kepada perlunya, wajibnya orang-orang Islam memboikot barangan yang datang daripada Israel. Baik, tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam masyarakat kita secara ringkasnya terbahagi kepada, saya ambil yang ringkas, dua kumpulan. Kumpulan yang pertama bersetuju bahawa fatwa itu perlu disebarluaskan, perlu diamalkan, perlu dilaksanakan untuk menekan Israel. Satu. Yang kedua, pandangan yang kedua, di kalangan umat Islam, mereka tak bersetuju dengan fatwa ini, dengan alasan bahawa zaman Nabi dulu, Nabi juga pernah bermuamalat dengan Yahudi. Nabi pernah bermuamalat dengan Yahudi, dan itu adalah satu dalil yang menunjukkan bahawa pemboikotan barang Israel bukanlah satu langkah yang syar'i ataupun satu langkah yang mengikuti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bila saya sebut dua ni, tuan-tuan rasa hak mana betul? Antara dua ni, tuan-tuan rasa hak mana betul? Tuan-tuan rasa pandangan yang pertama betul atau pandangan yang kedua betul? Pandangan yang pertama, dia kata kita mesti boikot untuk bagi tekanan kepada Israel ataupun mana-mana company, syarikat yang memberi sokongan kepada Israel secara langsung supaya ekonomi Israel merudum ataupun lemah. Dengan itu, maka sekurang-kurangnya kita memberi tekanan kepada musuh Islam supaya mereka lebih lunak kepada orang Islam. Yang kedua, dia kata tak. Dia kata bahawa Nabi dulu, Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, maka itu adalah dalil menunjukkan bahawa muamalah dengan Yahudi ini bukan satu perkara yang salah. Soal Yahudi bergaduh, Zionis bergaduh dengan orang Islam di Israel, di Palestin, itu soal lain. Itu soal perang, bukan dengan cara boikot. Antara dua ni, tuan-tuan rasa hak mana betul? Baik, tuan-tuan sekalian, kalau saya tanya memang tuan-tuan takkan jawab punya. Antara dua ni, kalau tuan-tuan tanya saya secara peribadi, dengan sedikit pembacaan yang saya buat, saya dapati bahawa fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu lebih baik, lebih tepat. Sebab apa? Zaman Nabi, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak ambil hujah zaman Nabi, sekarang kita ambil hujah zaman Nabi. Zaman Nabi, tuan-tuan sekalian, pernah berlaku tak boikot? Zaman Nabi? Pernah.
Sama ada di pihak musyrikin ke atas orang Islam, ataupun daripada orang Islam ke atas musyrikin. Tuan-tuan tengok bagaimana sikap puak musyrikin terhadap orang Islam. Kan? Mereka memulau. Pulau ni, bahasa kita sekarang apa dia? Boikot lah. Kan? Pulau ni, bahasa kita sekarang boikot. Beza dia bahasa je. Maknanya musuh Islam, dia memulau orang Islam. Satu cara untuk menekan orang Islam supaya meninggalkan akidah sahihah, untuk meninggalkan akidah Islam. Kalaulah pulau memulau itu tidak berkesan, kenapa pihak musyrikin dia melakukan pemulauan terhadap orang Islam? Maknanya pemulauan itu antara cara teknik yang berkesan untuk menekan seseorang supaya patuh kepada kehendak kita. Betul tak? Begitu juga tuan-tuan sekalian, pemulauan yang dilakukan oleh orang Islam daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi yang kemudiannya melanggar perjanjian di Madinah. Tuan-tuan tengok bagaimana berlaku konfrontasi antara Nabi dan para sahabat, antara orang Islam dengan Bani Quraizah dan sebagainya. Tuan-tuan tengok bagaimana perjanjian golongan Yahudi, Qainuqa. Tuan-tuan tengok bagaimana Yahudi yang lain-lain yang kemudiannya mungkir janji dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sebahagian daripada mereka diperangi, sebahagian daripada mereka dihalau daripada bumi Madinah, sebahagian daripada mereka diputuskan muamalah dengan mereka. Pemutusan muamalah dengan mereka itu menunjukkan pemboikotan yang dilakukan oleh orang Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang kata bahawa zaman Nabi tak pernah ada boikot, maka saya percaya bahawa orang itu dia mungkin keliru antara perkataan boikot dengan pulau. Dia rasa bahawa pemulauan itu bukan boikot. Pemulauan itu adalah boikot yang dilakukan oleh kedua-dua pihak ke atas satu sama lain. Baik, muslimin muslimat sekalian, balik kepada cerita kita ni sebelum saya tutup. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni orang-orang Islam dia melarikan diri ke negara-negara jiran. Baik. Kalau tuan-tuan masih ingat di kalangan ustaz-ustaz, sebahagian ustaz-ustaz kita di Malaysia ni, dia memberikan pandangan ataupun fatwa yang nampaknya tidak menyebelahi jihad. Yang tidak menyebelahi jihad, sama ada di Palestin ataupun di negara-negara yang lain. Tuan-tuan sekalian, ini adalah salah satu lagi bukti yang saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan bahawa perlunya guru agama mempunyai dan memahami ilmu-ilmu moden. Tuan-tuan nak kata arak tu haram, pengetahuan kita bukan setakat khamar yang dibuat daripada anggur, yang dibuat daripada tamar dan sebagainya. Pengetahuan kita juga mestilah melebihi daripada itu, termasuk family alkohol tu apa dia, etanol dan sebagainya. Barulah kita boleh bercakap tentang khamar, tentang minuman keras yang memabukkan. Sama juga dengan isu yang kita ada sekarang tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita yang mungkin dia alim dalam satu bidang, tetapi dia tidak faham tentang ilmu-ilmu moden. Tuan-tuan sekalian, di Afrika Tengah ni, kalau mereka keluar daripada Afrika Tengah, mereka tinggalkan Afrika Tengah, apa yang berlaku? Orang Islam hanya 20%, 25%. Bila mereka keluar, bilangan itu makin sedikit. Itulah yang berlaku di Israel, yang berlaku di Palestin. Dan tuan-tuan kena ingat bahawa benda ni dia berkait rapat dengan ilmu moden, sebagaimana Pulau Batu Putih. Tuan-tuan tahu Pulau Batu Putih? Tahu kan Pulau Batu Putih? Pulau Batu Putih, kenapa kita hilang Pulau Batu Putih di tangan Singapura? Kenapa kita hilang Pulau Batu Putih di tangan Singapura? Antara sebabnya, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, ialah undang-undang zaman moden ni, dia kira siapa yang duk berkuasa selama ni di tempat tu. Sebagaimana kita nak dapat tanah zaman dulu, tuan-tuan ingat? Kita teroka tanah. Siapa teroka tanah, dia perintah tanah tu, maka dia dapat tanah tu. Tu zaman tak ada geran dulu, ingat? Dikira macam tu. Zaman kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, prinsip tu masih ada. Terutamanya tempat yang tidak ada dokumen yang lengkap.
Di Indonesia tuan-tuan sekalian, berapa banyak pulau-pulau yang Indonesia sendiri tak tahu pulau tu wujud ataupun tidak. Pasal apa? Bila air pasang, dia hilang. Bila air surut, dia ada. Indonesia satu negara yang sangat besar sampai dia tak tahu pulau apa yang dia ada, pulau apa yang dia hilang. Dia tak tahu. Menyebabkan dari segi dokumen tidak lengkap. Maka siapa yang perintah, yang duduk, yang guna tempat tu, tuan-tuan sekalian, prinsip undang-undang mengatakan bahawa tempat tu hak dia. Pulau Batu Putih memang hak kita, tuan-tuan sekalian, hak Malaysia. Tapi Malaysia tak pernah pandang benda tu. Malaysia tak pernah pandang. Singapura merentah daripada awal. Kita kata kita bagi dia, bukan bagi dekat dia hak milik, tapi bagi dia tadbir. Sebab kita tak pandang ke depan. Dari segi undang-undang, bila timbul pertelingkahan tentang hak milik, maka undang-undang akan tengok siapa yang memerintah tempat tu, siapa yang tadbir tempat tu, maka orang tu yang lebih berhak. Dan Singapura, tuan-tuan, dia sangat-sangat cerdik. Dia sangat-sangat cerdik. Sebelum kes Pulau Batu Putih, tuan-tuan sekalian, di negara kita, kita agak ketinggalan ke belakang dari sudut mengkategorikan dokumen. Singapura, dia nak dokumen kita tentang Pulau Batu Putih, dia buat macam mana? Dia sponsor pelajar-pelajar universiti untuk buat kajian tentang Pulau Batu Putih. Singapura tak dapat akses kepada dokumen-dokumen tertentu di negara kita, terutamanya yang ada di tangan Istana Johor. Mereka tidak ada akses. Tapi macam mana mereka nak dapatkan akses kepada dokumen-dokumen rahsia macam tu, tuan-tuan? Caranya dengan menggunakan pelajar Malaysia, pelajar universiti di Malaysia, supaya buat kajian, buat research tentang Pulau Batu Putih. Duit mereka bagi, tapi kajian dibuat oleh pelajar universiti. Akhirnya mereka dapat semua dokumen tersebut, salinan-salinan dokumen. Dan kita, tuan-tuan sekalian, kalah di mahkamah antarabangsa kerana perkara yang macam ni. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, dalam hal politik semasa, tuan-tuan sekalian, kita sebagai orang Islam tak cukup dengan hanya kita menguasai agama. Yang kata agama ni, tuan-tuan sekalian, dia juga mesti mencakupi ilmu-ilmu dunia moden, barulah kita boleh tegakkan agama. Jadi nasihat saya sebagai akhirnya, tuan-tuan sekalian, kita kena ingat bahawa dunia sekarang dunia yang moden. Kita menggunakan prinsip negara bangsa, nation state. Mereka ni kalau mereka keluar daripada Republik Afrika Tengah, tidak ada negara yang akan terima mereka. Kalau terima pun terima sebagai pelarian. Mereka takkan diterima sebagai rakyat. Sebagaimana rakyat Islam di Burma yang dihalau keluar jadi pelarian di Bangladesh, di Malaysia, di Thailand dan sebagainya, mereka tidak ada negara kerana konsep Malaysia nation state ataupun negara bangsa dalam dunia kita pada hari ini menyebabkan mana-mana pelarian tadi tidak akan diterima dengan mudah sebagai rakyat di negara tersebut. Moga-moga apa yang kita bincang pada malam ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting, tuan-tuan sekalian, ini juga sebahagian daripada ujian Allah taala melihat sejauh mana kita mengambil berat tentang nasib saudara-saudara kita di benua yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.